Qad aflaha man zakkaha. Dia yang terlibat dalam betul-betul mensucikan ia, sudah pun mencapai kejayaan. Apanya itu ia dalam menyucikan ia? Ini adalah nafs yang telah dibincangkan di ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha." Jadi si dia ni yang terlibat dalam aktiviti mensucikan dan membersihkan ia sudah pun mencapai kejayaan. Kegiatan membersihkan diri sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai kejayaan. Tapi bukan orang yang mempunyai nafs yang suci, yang tulen. Itu mungkin tidak akan pernah berlaku. Anda dan saya mungkin terlibat dalam aktiviti berusaha untuk menyucikan diri kita sepanjang hidup kita. Tapi kita tidak akan mendapat nafs yang suci tulen sepenuhnya. Tapi si dia ni yang ikhlas terlibat dalam aktiviti ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aktiviti itu sendiri kejayaan. Dia Subhanahu Wa Taala menyebutkan aktiviti dan kegiatan itu sebagai satu kejayaan. Perkataan zakah atau tazkiyah bermaksud membersihkan atau menyucikan. Dan jelas anda tidak membersihkan sesuatu yang sudah bersih, betul? Sebaliknya anda sentiasa membersihkan sesuatu yang kotor. Jadi implikasinya di sini adalah manusia menyedari ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberinya pengertian yang jelas dan inspirasi untuk mengenali fujuraha wa taqwaha. Betul. Pemberontakannya dan cara untuk melindunginya, manusia menyedari bahawa mereka belum lagi sepenuhnya bersih atau suci seluruh hidup mereka. Oleh itu, mereka harus melakukan tindakan membersihkan diri. Jadi aktiviti ini mementingkan penyucian diri ini, keprihatinan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bersih, untuk membersihkan nafs anda dari kotoran. Dan kekotoran ini semua adalah batinah. Dengan kata lain, ini semua adalah masalah yang tersembunyi. Mungkin masalah anda adalah kemarahan. Mungkin masalah anda adalah sifat cemburu. Mungkin masalah anda berbohong. Mungkin masalah anda adalah menipu. Mungkin masalah anda adalah ghaflah. Anda taksub dengan hiburan. Mungkin masalah anda berkaitan dengan perkara tak senonoh. Anda tidak dapat nak menjaga mata anda. Atau mungkin lidah anda tidak dapat nak tahan lidah anda. Anda hanya mengatakan apa-apa saja yang muncul dari kepala anda tanpa bertapis. Ini semua kaedah di mana nafs anda menjadi lebih kotor dan orang yang kini berjaya mencapai kejayaan adalah orang yang terlibat dalam tindakan membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang terlibat dalam perbuatan ini, kegiatan ini untuk mensucikan diri telah mencapai kejayaan yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari kalangan mereka. Allahumma amin. Okey, sebaliknya ialah penyakit ekstrim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mengatakan walillahi yuzakki man yasha dalam satu tempat. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membersihkan, menyucikan sesiapa saja yang dia mahukan. Okey, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kita harus membersihkan diri kita. Dan kemudian pula dia Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dia membersihkan sesiapa saja yang dia Subhanahu Wa Taala mahukan. Apakah keseimbangan antara dua perkara ini? Pemahaman yang kita ada adalah tidak ada pun di antara kita, tak ada pun yang sebenarnya dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang boleh kita buat, lakukan hanyalah berusaha untuk menyucikan diri. Apabila kita berusaha dengan ikhlas daya upaya untuk mencuba, lepas tu siapa yang sebenarnya akan kurniakan kita kesucian itu? Itu adalah Allah Azza wa Jal. Allah sendiri, subhanallah. Tapi sebenarnya kita harus mengambil langkah yang pertama itu dulu dan cuba. Itulah cara kita mengimbangkan kedua-dua pernyataan ini.